Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang bala terlaknat Ya'juj dan Ma'juj. Apabila kita berbincang tentang hari pengakhiran atau hari kiamat, kita pasti sinonim dengan bencana alam yang mengganas, kehadiran Dajjal menguasai dunia, turunnya Nabi Isa AS menghukum Dajjal dan sudah semestinya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Hari kiamat adalah sebuah perbincangan yang sentiasa diutarakan tanpa henti dalam kalangan masyarakat kita yang beridentitikan Melayu Muslim. Siapakah kaum-kaum ini? Adakah mereka ialah golongan yang bakal menghancurkan bumi pada saat-saat pengakhiran dunia? Adakah sejarah dunia pernah merekodkan kewujudan kaum akhir zaman ini? Kelahiran Nabi akhir zaman iaitu Nabi Muhammad SAW merupakan suatu bukti bahawa telah lahirnya sebuah peradaban yang agung. Ketika kebanyakan daripada tamadun itu terbina dan berdiri di tepian laut serta lembangan sungai, kuasa Tuhan mentakdirkan tamadun Islam berdiri di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Baginda tekun mengajar umatnya erti sebuah kehidupan melalui cebisan-cebisan wahyu daripada Tuhan sehingga ia lengkap menjadi sebuah kitab agung, yakni Al-Quran. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu identiti yang bakal menghancurkan dunia pada akhir zaman, sama ada bersifat individu atau kaum. Kitab Al-Quran pernah menyatakan tentang kaum ini dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 106 dan surah Al-Anbiya ayat 95 hingga 98. Kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum keturunan Nabi Nuh AS yang berasal dari utara dan sentiasa merosakkan penempatan di sekelilingnya. Kaum Ya'juj dan Ma'juj juga dikenali dengan nama Gog dan Magog yang pernah dicatatkan dalam kitab Bible. Ya, ajaran Kristian juga mempunyai kisah tentang kaum perosak ini. Kaum ini pernah dinyatakan dalam bab Genesis 10, Ezekiel 38 dan Revelation 20, iaitu dalam versi King James. Ketiga-tiga bab dalam kitab Bible menjelaskan kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah penyumbang kepada era pengakhiran dunia dan bersubahat dengan iblis untuk melawan Tuhan. Orang Yahudi juga tidak terkecuali mempercayai kaum ini melalui catatan dalam kitab mereka. Kaum ini menurut agama Yahudi akan dihapuskan oleh seorang Mesias yang bakal selamatkan dunia. Pokoknya, ketiga-tiga agama ini menyatakan secara jelas bahawa kaum Ya'juj dan Ma'juj adalah sebahagian dari malapetaka menuju hari kiamat. Menurut Islam yang dicatatkan dalam Al-Quran, terdapat seorang raja yang soleh bernama Zulkarnain bersama bala tenteranya pernah melawan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Al-Quran mencatatkan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kaum ini begitu ganas dan tidak pernah berhenti menyerang, sepertinya mereka ini tidak mempunyai sifat manusia. Raja Zulkarnain kemudian membina sebuah tembok besar yang diperbuat dari besi dan tembaga atas permintaan rakyat kampung yang berjiran dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Tembok tersebut menjadi pertahanan dari keganasan kaum perosak sehingga tibanya hari kiamat. Kesemua catatan dalam kitab ketiga-tiga agama yang mempunyai penganut majoriti dunia ini menjadikan kaum Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda besar yang mesti dipercayai oleh para penganutnya. Namun begitu, bagi mereka yang bukan penganut ketiga-tiga agama ini, mereka pasti menyatakan persoalan yang kita harus peka, iaitu adakah terdapat rekod sejarah tentang kewujudan kaum perosak ini? Kalau tiada, adakah kewujudan kaum ini sekadar kepercayaan total bagi penganut tanpa mempersoalkan realiti? Untuk menjawab persoalan kritikal ini, kita harus merungkai dahulu sebarang rekod sejarah dunia yang mempunyai kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jawapan sebenar siapakah kaum Ya'juj dan Ma'juj sebenar berubah berzaman-zaman. Dalam era Empire Rom, setelah menerima ajaran Kristian sebagai agama rasmi Empire, para ahli agama dan sejarawan beranggapan kaum Scythia, iaitu kaum nomad yang menetap di Asia Tengah dan sebahagian Eropah Timur ialah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Menurut sejarawan Rom yang bernama Jordanes, kaum Goth, Scythia dan Amazon, yakni kaum wanita pemburu dalam rekod Yunani kuno, adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj, serta berandaian bahawa pintu besi yang Raja Zulkarnain bina telah terletak di wilayah Kaukasus.
Tambahan lagi, rekod dari kerajaan Byzantine menyatakan Raja Zulkarnain itu sebenarnya Alexander the Great dan baginda dikatakan pernah bertembung dengan Puak Hun. Di sini, para ahli akademik dan padri Byzantine percaya bahawa Puak Hun adalah kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian gelaran kaum Ya'juj dan Ma'juj berubah lagi pada abad yang ke-9 dan ke-10 Masihi. Ketika ini, kerajaan Khazar yang menerima agama Yahudi sebagai agama rasmi kerajaan bermaharaja lela di wilayah Kaukasus kerana keberkatan dalam urusan perdagangan jalan sutera. Ramai padri Eropah menyatakan bahawa wilayah tempat kerajaan Khazar bina ialah kawasan asal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Maka, tidak hairan jika ada antara padri mengandaikan rakyat Khazar ini adalah kaum perosak bumi. Masuk abad yang ke-13 Masihi, muncul kuasa kaum Mongol dari Asia yang menghancurkan dunia Islam yang sekian lama bertapak di Timur Tengah termasuklah Semenanjung Arab. Sehinggalah tentera Mongol menceroboh dunia Eropah bermula dari Poland dan Hungary. Para padri Eropah menggelarkan puak Mongol dengan nama Magogoli dan percaya bahawa puak dari Asia ini ialah keturunan kaum Ya'juj dan Ma'juj yang telah menghancurkan pintu besi Raja Zulkarnain. Setelah para penjelajah Eropah meneroka China dan Mongolia, ternyata andaian padri Eropah adalah salah. Puak Mongol hanyalah puak nomad yang berasal dari wilayah Mongolia, mengabdikan kehidupan mereka di padang rumput Asia sehinggalah mereka menjadi berkuasa sejak diperintah oleh ketua puak yang bernama Genghis Khan. Para padri serta ahli akademik Eropah kemudian bersepakat bahawa kaum Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya menetap di kawasan timur laut Asia, wilayah paling hujung di dunia pada waktu itu. Banyak penterekaan pemeta Eropah menyatakan lokasi kaum Ya'juj dan Ma'juj yang sama. Bagi masyarakat Arab Muslim ketika zaman kegemilangan, mereka percaya bahawa kaum Ya'juj dan Ma'juj hanyalah salah satu tanda besar sebelum berlakunya hari kiamat. Kaum ini telah ditakdirkan menjadi penghancur dunia dan tiada siapa yang mampu menandingi kaum perosak ini. Kerana kepercayaan ini, mereka tidak mempunyai rekod mana-mana kaum nomad yang mempunyai persamaan dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj seperti rekod-rekod dari para padri Kristian Eropah. Sehingga kini, tiada siapa pun tahu siapakah kaum Ya'juj dan Ma'juj yang sebenar. Mungkin dalam kalangan kita telah wujud kaum ini berkomuniti secara senyap-senyap dan hanya tunggu masa saja untuk muncul melunaskan takdir mereka. Hanya Tuhan saja yang tahu bilakah kaum perosak ini akan memunculkan diri. Wallahu'alam.